Astaghfirullahaladzim, minallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan min indillah. Assalamualaikum alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya ayyuhatuhal jamaah, haya bina sawiyan sanaftah hazihi al-halaqah wa hazal majlis. Kita mulai majlis dan halaqah kita dengan membaca Ummul Kitab ila hadatin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa awliya'i salihin li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li auladina li sa'iril muslimin min masyariqil ardi ila magharibiha syai'ulillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi, telah bersaksi, sedang bersaksi, terus bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, yang tiada satu pun yang berhak dipersekutukan dengannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi, telah, sedang dan terus bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya Allah, Rasul utusannya Allah. Wa usallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi hatta qiyamis sa'ah. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Fadilatul Imam Tuan Bilal Mursi dan Raitan Kuasa yang hadir, Datuk Datin, tuan-tuan haji, perempuan-perempuan hajah, hadirin dan hadirat, saudaraku dan saudariku fil imani wal akidah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala. Pada pagi ini kita dapat lagi berhimpun dan berkumpul, dan kita boleh tengok pada muka surat 15 sebagai ulangan apa yang telah kita pelajari, kita bincangkan pada hari semalam. Doa hindari bisikan syaitan. Mudah-mudahan sekalian yang hadir telah pun berjaya menghafaznya. Bagi yang telah menghafaznya, telah berjaya mengamalinya. Dalam bahasa yang lebih canggih, mengimplementasikannya, mengadaptasikannya dalam setiap hal keadaan,
waktu-waktu, situasi-situasi yang memerlukan doa ini digunakan. Tuan-tuan. Sebab semalam telah kita sebut bahawa seorang mukmin dicabar, diganggu dengan 5 musuh. 5 musuh. 2 batin, 2 benda yang tak nampak, 3 lagi perkara yang nampak, perkara yang zahir. Yang batin ialah syaitan dan nafsu. Syaitan dan nafsu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan syaitan, yang menciptakan nafsu. Kalau nafsu ni Allah perkenalkan nafsu ni, innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu itu, sesungguhnya hawa nafsu yang berada dalam karung jasad kamu itu. Nafsu ni tuan-tuan dalam tubuh badan kita, la ammaratun bisu. Nafsu tu yang ada dalam tubuh badan kita tu selalu sering mengajak kita perkara yang buruk. Yang ajak buat benda buruk tu nafsu lah, yang dalam tubuh badan kita. Yang ada lagi satu namanya syaitan, iblis. Untuk syaitan dan iblis ni, yang Allah yang menjadikan syaitan dan iblis, Allah SWT yang jadikan nafsu, Allah SWT jadikan kita, Allah SWT jadikan al-alamin yang kita bacakan dalam rakaat 2 rakaat subuh tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang mentadbir, Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang mentadbir dalam ilmunya. Apa dia? Al-alamin. Dalam tafsir sebut al-alamin bermakna ma siwallah, selain daripada Allah tu alam. Apa yang selain daripada Allah? Selain daripada Allah tu alam lah, dalam kekuasaan, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ni tuan-tuan, dia ada masalah dengan ahli keluarganya, ada masalah dengan kawannya. Tuan-tuan, orang yang kita masalahkan tuan-tuan, dia ada jiwa, dia ada hati. Kita minta kepada Allah SWT bolak balikkan hati dia. Boleh tuan-tuan. Kita berhubunglah dengan Allah, minta nama Allah, doa kepada Allah, sebut nama dia, gambarkan wajahnya. Keraslah ustaz dia ni, tegur dah tapi dia keras, kan? Ambil gambar dia, doa yang baik-baik kepada dia, lembutkan hatinya. Sebab tu kita dengan Allah ni tuan dalam kehidupan. Jadi kita berdepan dengan syaitan, kita berdepan dengan situasi yang sukar, yang syaitan yang mengganggu kita. Bahkan Allah rakamkan sumpahan syaitan, iblis untuk mengganggu, menggugat, mengacau kita anak Adam. Wa bima aghwaytani, sebagaimana yang telah engkau pecat aku, keluarkan aku daripada syurga, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka semuanya. Dia tak kira kaya, miskin, susah, senang, sihat, sakit, kan? Yang duduk di taman-taman, yang duduk di kampung-kampung, orang bandar, orang taman, orang setinggan. Dululah setinggan, saya ni anak setinggan, kan? Dah tak ada setinggan dah. Orang duduk PPRT, mana pun kita tuan-tuan dicabar, diuji oleh syaitan. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu, wahai Allah. Ulama menyebutkan ikhlas ni orang yang belajar tauhid, orang yang belajar akidah, sentiasa jaga iman dan jaga akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sidang jemaat Allah Subhanahu wa taala, doa hindari bisikan syaitan ini. Hari ini dengan semalam dah 24 jam. Ini muhasabah tuan. Kata Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Umar? Kata-kata Sayyidina Umar, kata-kata sahabat dipanggil athar. Kata-kata Allah dipanggil Quran. Kata-kata Rasulullah disebut hadis, awis sunnah qauliyah. Kata-kata sahabat dipanggil athar. Ini istilah tuan-tuan ni. Alif, sa, alif, ra. Athar. Kata-kata Sayyidina Umar kata apa? Hasibu anfusakum, hisablah dirimu.
qabla an tuhasabu, sebelum diri kamu dihisab. Wazinu a'malakum, timbang-timbangkanlah amalan kita. Wahai suami, balik tanya pada isteri, yang agak-agak abang ni ada can tak masuk syurga? Kan, isteri kita ni pun pandai juga dia, kan. Dia tengok kita atas bawah lama juga tu, kan, senyum tu kan. Pula kan, isteri tanya pada cik abang, bang kita ni pun rumah kata pergi, kubur kata mari, agak-agak saya ada can tak masuk syurga. Suami kena balik dia kan. Pandang bawah, atas bawah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, sama-sama kita akan masuk syurga. Redha maredai, ialah kurang tuan-tuan. Kita ni ada kurang dengan isteri kita. Isteri ada kurang perkhidmatannya dengan suami. Ialah redha maredai, akui kelemahan, berusaha buat yang terbaik, sebab sama-sama nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita timbang amalan-amalan kita. Hari ni kita nak timbang ni doa muka surat 15. Semalam dah ustaz ajar, semalam dah kita baca sama-sama 24 jam ni. Syaitan mengganggu kita pagi, petang, siang dan malam. Dunia nak kiamat, fitnah akhir zaman. Fitnah ni medsos, media sosial, handphone dan seumpamanya. Baca tak doa ni? Tahu ustaz, Allah bertahu, lupa nak baca. Habis selalu baca apa? Auzubillah je. Yang ni tuan-tuan, full power. Kita ulang tak apa. Ini luar biasa. Nak pakai ilmu ni sampai kita mati bertemu dengan Allah. Banyak dah kita dengar ceramah, banyak dah kita dengar ilmu. Fitnah bagi orang yang ada ilmu, termasuk saya, kita semua tuan-tuan, ialah adakah kita beramal kepada apa yang kita tahu? Oh, berat. Orang jahil, mujahadahnya, kerja buat pagi petangnya, belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha payah menempuh satu perjalanan mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya perjalanan menuju syurga. Itu level bagi orang yang ni tuan. Macam kita lah tuan-tuan, subhanallah, luar biasa. Saya duk tengok dekat ni kita punya skrin ni, ya Allah. Ada orang bercakap tuan-tuan ni, jemaah Tamuntun ni luar biasa. Tuan-tuan kena sedar level tuan-tuan ni lain daripada tempat lain tuan. Lain tuan-tuan, lain. Daripada subuhnya, daripada duhanya, seharian ni sampai 7-8 kali kuliah. Tempat lain tak ada tuan-tuan. Ni tuan-tuan ni kelas kayangan. Memang kuasa orang alim tu. Maknanya kalau kita ni tuan-tuan pada level itu, ditanya ke atas kita, apa yang kita tahu, sudahkah kita beramal dengannya? Sudahkah kita beramal dengannya? Allah Akbar. Itu satu perkara yang perlu kita muhasabah. Maka tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, doa menghindari bisikan syaitan, suatu ini disebut sebagai doa maksur daripada Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dua kali lagi. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sekali lagi yang terakhir. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin.
وأعوذ بك رب أن يحضرون. Terjemahan, dan katakanlah wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan dan aku berlindung kepadamu ya Allah, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Dalam kitab Al-Azkar menyebutkan tuan-tuan, sekiranya kita lupa Allah walaupun sesaat, dalam syarah kitab Al-Azkar tuan-tuan, walaupun sesaat, syaitan ini dia akan, pertama dia akan menghampiri kita, yang kedua dia akan menyocok bagaikan ni muncung nyamuk tu mencocok dalam hati kita supaya kita alpa, ghaflah, leka dan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara tujuan hidup, yang pertama, aku hamba Allah mengabdikan diriku kepada Allah berpanjangan. Yang kedua, aku hamba Allah yang bersyukur kepada Allah berbanyak-banyak. Tak boleh sikit, syukur kena banyak. Yang ketiga, aku mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi dan di waktu petang 24 jam. Itu matlamat hidup kita. Lupa Allah sekejap tuan-tuan, lupa Allah SWT sebentar, syaitan akan cocok kita. Maka doa ini adalah sangat bermanfaat untuk kita amalkan. Jadi kalau dalam bentuk pembacaan doa tuan-tuan, tengok balik pada surah 15 tu, tak perlulah baca wakul tu. Baca je, Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kan, itu dalam pembacaan doa. Wakul tu tak baca, baca terus Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tuan-tuan baca lepas ni tuan-tuan 40 kali seorang-seorang tuan-tuan. Duduk tuan-tuan. Insya-Allah dia mai lekat. Insya-Allah. Jadi kalau hujah kata payahlah ustaz pasal saya punya urat hafazan ni dah putus, tu tak ada. Tak boleh pun dah. Boleh duduk di masjid dalam keadaan wudu, tempat yang barakah, penuh dengan rahmat daripada Allah ni, insya-Allah hebat otak. Otak manusia ni cukup hebat. Tak kala digunakan. Otak kita tuan-tuan, tak kala digunakan, dipaksa untuk hafaz, dia akan menjadi hebat. Jadi kalau biar je tak boleh. Itu kehebatan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semalam juga telah kita bincang juga tuan-tuan, sidang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang doa-doa tak kala kita menghadapi musibah. Sebelah bawah tu ada doa daripada hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, tatkala kita ditimpa musibah, kita bacalah doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun musibah. Musibah apa tu ustaz? Musibah perkara yang kita tak suka. Perkara-perkara yang kita tak suka, yang menyebabkan kita sedih, risau, kan. Contohnya yang paling dekat ni lah PKP lah. PKP, keadaan semakin banyak ni, Covid ke apa. Bacalah istijak ni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berikanlah pahala pada musibah. Kita sangka baik pada musibah yang kita tak suka ni, Allah bagi pahala. Kita minta pada kita bersabar, sangka baik kepada Allah, kita berdoa pula ikut sunnah Nabi, dapat pahala ganjaran sawaban min indillah. Lepas tu kita minta pula, ya Allah luar biasa tuan, wa akhlif li khairan minha, berikanlah gantian yang lebih baik. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita yang jaga, insya-Allah kita yang jaga masjid, jaga perimarahan, jaga jemaah tuan-tuan, al-mu'tad bil masajid, mereka yang berulang-alik ke masjid ni adalah tanda mukmin itu. Takkanlah kalau berlaku benda buruk tuan-tuan, insya-Allah Allah akan gantikan perkara yang takdir yang lebih baik. Jom kita baca doa ni sama-sama tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sekali lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Allahu Akbar, luar biasa tuan. Tuan-tuan amal je. Tuan-tuan ada grup WhatsApp, saya dah fahamkan kita di jemaah ni banyak grup WhatsApp. Kan. Nanti lagi waktu duha dah pukul 10 nanti tuan-tuan WhatsApp. Kan. Amal tak doa ni? Saja nak ingatkan, ambil gambar ni kan. Baca tak doa ni? Nanti pukul 10 kita diganggu syaitan lagi. Pukul 9 diganggu syaitan. Pukul 11 diganggu, 12 diganggu syaitan. Kita diganggu oleh syaitan. Doa, dan doa tak kala menghadapi musibah pun kita baca. Allahu Akbar. Dan yang terakhir di bawah muka surat 15 tuan-tuan sekalian mati Allah, ialah pengaduan. Sebenarnya tuan-tuan, banyak doa dalam bentuk pengaduan yang telah Allah SWT rakamkan para kekasihnya, para anbiya alaihi salatu wassalam. Kan doa yang ni doa Nabi Yaqub. Doa-doa nabi-nabi lain banyak. Doa Nabi Allah Yusuf, doa Nabi Allah Ibrahim. Banyak Allah rakamkan dialog-dialog dalam bentuk pengaduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safarnya bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dalam gua, ayat motivasi kan, bahawa yang bukan kita berdua, Allah Subhanahu taala yang menjadi orang yang ketiga. Maka dalam surah Yusuf, pengaduan Nabi Allah Yaqub ini wajar dijadikan sebagai ayat-ayat kita tak kala kita mengadu hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kau tuan ni, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan nak bacalah, nak try cakap bahasa Arab ni, buang perkataan qala tu. Kan sebut je innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui daripada segala-galanya. Allahu Akbar. Dapat pahala kita membaca Quran dan dapat kita pahala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada muka surat 16 juga pernah kita bincangkan, ini ialah perkara yang kita muhasabah, iaitu tak kala tuan dan puan, datuk datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah daripada rumah ke lokasi kita Masjid Taqwa ini, baca tak doa ini? Kan kita off dulu lah handphone, kita baca doa ni dalam keadaan beruduk daripada rumah. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma atini nura. Allahu Akbar. Hadis muttafaq alaih, yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah redha kepada Abdullah bin Abbas sepupu Nabi dan Abbas bapa saudaranya Nabi SAW. Kedua-duanya sahabat melihat Nabi beriman dengan Islam, mati dalam keadaan Islam. Ini doa ni satu perkara yang hampir dengan kita semua, dan doa ni mau pakai. Dan sebab apa ustaz doa mau pakai? Sebab doa Nabi sebut ianya senjata. Doa adalah senjata, maka kita gunakan tuan. Ni doa yang muka surat 16 ini adalah doa setiap masa kita pergi ke masjid. Asal pergi masjidnya, ustaz bahasa Melayu boleh? Boleh.
Ya Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya. Ya Allah, jadikan pada wajahku cahaya, badanku cahaya, mataku cahaya, pendengaranku cahaya, tanganku cahaya, kakiku cahaya. Apa lagi tuan-tuan, nak je cahaya tuan. Mataku cahaya. Kan. Kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada muka surat 17 dan 18, satu muhasabah untuk kita semua tuan-tuan. Kalau hujan kita amal tak? Kita dah pernah sebut dulu tuan-tuan, kita beramal tak doa ini? Allahu Akbar. Mudah-mudahan ianya dapat kita amalkan. Bagi yang lupa boleh teruskan kita membacanya doa awal hujan. Doa tak kala makin hujan makin lebat. Allahumma hawalaina wala alaina wa 'alal akami waz-zirami wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Kena pula petir kilat sambung menyambung guruh baca surah Ar-Ra'd ayat 13. Dan yang terakhir, dan lepas hujan maka bacalah doa pada muka surat 18, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Allahu akbar. Itu tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan buku kecil ini dapat kita manfaatkan. Kalau tak dapat semua pun ada maklumat-maklumat baru yang dapat kita amalkan dan kita tambah dalam koleksi doa-doa kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, doa itu benar-benar menjadi senjata pada makna yang hakikatnya dalam baki kehidupan kita. Janganlah baki kehidupan kita ni kita merasai lebih jauh, makin sukar dengan Allah SWT. Dengan bekalan doa-doa ini kita semakin dekat dan hampir kepada Allah SWT, insya-Allah. Jadi buku ni saya ingat saya ada bawa, ada lagi 30. Kalau siapa yang nak bolehlah doa mustajab ni insya-Allah. Wallahu alam. Mohon maaf yang benar yang sahih daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una asana. Ya Allah, golongkan kami sekalian yang hadir, masukkan kami di kalangan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Ya Allah, golongkan kami pula kekuatan, diberikan kekuatan untuk mengamalkannya semua yang telah kami tahu ya Allah, dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat kejiranan ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, kami sedar dan menginsafi saat datangnya kematian sudah hampir wahai Allah. Nanti datangnya saat menjalani kematian itu, ya Allah, pilihlah kami mati dengan caranya husnul khatimah. Jangan wahai Allah, jangan kau matikan kami dengan caranya su'il khatimah. Allahumma idfa' warfa' 'anna al-ghala wal waba' wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masaib wasihir wal hasur wasyaitan wal asyrar wa zalim ma zahara minha wa ma batan, khususan an hadhil jamaah wa an hadhil fi'ah wa an hadhil qaryah wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qablallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.